KPM. Wah, ada organ-organ lah. Ni macam organ ginjal je ni, buah pinggang. Yang tu macam organ jantung. Yang ni paru-paru. Ni macam dalam mak sains, nak belajar sains ke hari ni? Assalamualaikum, Mira. Waalaikumsalam, Cikgu Linda. Saya dengar Mira kata tadi kelas sains. Ha. Bukan, hari ni kita belajar bahasa Melayu. Tajuk dia pendermaan organ. Pendermaan organ? Ya. Menarik tajuk tu, Cikgu. Memang menarik sebab organ-organ kita ni boleh didermakan. Contohnya seperti ini, paru-paru, jantung, buah pinggang, tisu kulit kita pun boleh didermakan. Wah, menariknya tajuk kita. Ya. Kawan-kawan dekat rumah, tahu ke apa yang dimaksudkan dengan pendermaan organ tu? Kalau nak tahu, jom belajar sama-sama dengan Cikgu Linda. Jom, Cikgu, kita masuk kelas. Jom. Wah, menariknya. Boleh derma, Cikgu. Betul. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ilmu kepada murid-murid yang sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Satu Ikrar Sejuta Harapan. Menarik tajuk kita dan hari ini di studio kita bersama dengan Cikgu Haslindar Nur Ismail dari SMK Seri Mulia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Linda? Baik, Alhamdulillah. Mira, apa khabar? Mira pun baik, Cikgu, dan teruja nak belajar dengan Cikgu. Baik, tetapi sebelum kita teruskan sesi kelas kita pada hari ini, tak lupa turut serta bersama dengan kami di studio Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam, Selangor. Apa khabar, Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu Linda, hari ini kita nak belajar tentang pendermaan organ. Betul. Apa yang dimaksudkan dengan pendermaan organ tu, Cikgu? Jadi, marilah belajar dengan Cikgu Linda macam mana kita nak menderma organ. Okey, baik. Betul, Cikgu. Saya teruskan. Sebelum kita teruskan, tak lupa. Kita pun ada kawan-kawan. Mira lah, ada kawan-kawan baru di dalam talian. Mereka anak murid Cikgu sendiri. Betul. Ada 4 orang. Di manakah mereka? Assalamualaikum. Hai. Salam perkenalan diucapkan. Boleh Cikgu Linda perkenalkan mereka? Boleh. Okey, yang pertama iaitu yang berbaju oranye sebelah kanan iaitu Haris Aiman. Okey, angkat tangan Haris. Hai. Yang kedua, satu-satunya serikandi kita iaitu Amal Khairina. Okey, seterusnya yang berbaju merah iaitu Danish Iqbal. Hai Danish. Dan seterusnya Muhammad Alif bin Harun. Hai. Okey, itu anak-anak murid saya daripada SMK Seri Mulia. Baiklah, salam perkenalan diucapkan. Jom Cikgu, kita teruskan sesi kelas kita untuk hari ini. Baik, jadi hari ini tajuk kita hari ini iaitu Satu Ikrar Sejuta Harapan. Jadi di sini mula-mula tadi kita tengok ada organ-organ, pendermaan organ. Jadi apabila kita sudah berikrar untuk menjadi penderma organ, maka kita memberi sejuta harapan kepada masyarakat di luar sana. Baik, jadi inilah dia organ-organ yang boleh didermakan. Jadi sebelum kita nak derma organ, kita kenalah kenali organ dan tisu kita. Iaitu ini yang dipaparkan. Namun Cikgu Linda tak naklah cerita mengenai fungsi-fungsi organ ini. Saya ingin serahkan kepada anak murid saya yang berada di dalam talian sebab saya sudah memberi tugasan kepada mereka supaya mencari maklumat mengenai fungsi organ dan tisu yang terdapat dalam badan kita. Jadi saya buka kepada anak-anak murid saya, siapa yang nak bercerita tentang organ, fungsi organ ataupun tisu dalam badan kita. Sila angkat tangan. Silakan tangan. Siapa yang kongsikan? Baiklah, silakan Haris. Silakan. Saya nak bercerita tentang fungsi organ jantung. Jantung, okey, baik. Fungsi jantung adalah untuk mengepam darah ke seluruh badan. Bagi menjalankan fungsi ini, jantung dilengkapi dengan otot yang kuat dan tahan lama.
kerana jantung bekerja 24 jam sehari tanpa henti. Jantung memainkan peranan penting untuk memastikan fungsi badan manusia terus berjalan dengan baik. Itu sahaja, cikgu. Jantung ini otot dia kena kuat kerana jantung ini mengepam darah ke seluruh badan. Okey, baik. Siapa lagi nak bercerita mengenai organ yang terdapat dalam badan kita? Silakan. Silakan. Danish. Silakan, Danish. Saya nak terangkan tentang fungsi hati. Hati. Okey, baik. Hati terletak pada bahagian kanan atas rongga perut dengan berat sekitar 1.5 kg. Fungsi hati ialah untuk menghasilkan empedu yang membantu dalam proses pencernaan makanan, membuang sisa dan memecahkan lemak dalam usus kecil. Selain itu, fungsi hati juga untuk melawan jangkitan dengan menghasilkan imun tubuh dan membuang bakteria dari aliran darah. Itu saja, Cikgu. Okey, baik, itu hati. Sakit hati semua nak luah. Wah, banyak sudu sampai tak cukup kuah. Jadi itu hati, itu hati, okey? Ataupun bentuk love sebegini. Okey, baik. Bagus, Dennis. Sekarang siapa lagi nak bercerita tentang kita punya organ ataupun tisu dalam badan kita? Silakan. Silakan. Amal. Satu-satunya bunga dalam anak murid saya sekarang ini. Silakan, Amal. Saya nak menceritakan tentang paru-paru. Paru-paru, silakan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh struktur tulang selangka dan diselimuti oleh karung dinding. Okey. Fungsi paru-paru ialah untuk menukarkan oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah dengan bantuan hemoglobin. Proses ini dikenali sebagai pernafasan atau bahasa sains dia lah respirasi. Respirasi, pernafasan. Bermaksud paru-paru ini sangat penting untuk membantu kita bernafas. Ya, Mira? Ya, Ya, betul. Okey, baik. Jadi siapa lagi yang belum menyuarakan, memberikan pendapat? Okey, siapa lagi? Alif. Silakan, Alif. Silakan, Alif. Saya ingin menceritakan tentang injap jantung. Okey, baik. Fungsi injap jantung adalah untuk menghalang darah daripada mengalir balik ke aurikel apabila ventrikel menguncup. Okey, baik. Selain itu, injap jantung dapat memastikan pengaliran darah sahala berlaku. Jantung pula mempunyai 3 injap iaitu injap bicuspid, injap tricuspid dan injap sabit. Injap bicuspid yang terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Injap tricuspid pula terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Injap sabit pula di pangkal arteri pulmonari. Itu saja, cikgu. Okey, baik. Banyak istilah sainsnya tu. Okey, sebenarnya tadi jantung. Jantung organ. Tapi bila ada, kita ambil pada jantung ada injap. Injap itu dikira tisu. Jadi itu antara tisu dalam badan kita yang boleh didermakan. Baik, siapa lagi nak bagi fungsi tisu ataupun organ dalam badan kita? Sila angkat tangan. Siapa lagi ingin kongsikan? Haris. Okey, Haris. Silakan, Boleh, Haris. Kali ini saya nak berkongsi tentang fungsi kornea mata. Fungsi kornea mata adalah untuk mencegah kotoran dan benda asing serta menyaring sinar UV yang masuk ke mata. Kornea mata adalah bahagian mata yang penting kerana kornea mata merupakan faktor seberapa baik tingkat fokus mata terhadap sesuatu objek. Kornea mata yang dijangkiti kuman mampu menjejaskan penglihatan seseorang. Okey, baik. Mata memandang, mata melihat. Okey, cukup, Mira. Kita nak belajar ni, Mira. Okey, cikgu. Okey, baik. Jadi yang terakhir, saya buka siapa nak cerita pasal tisu lah. Kita tadi kan nak organ, kita ambil tisu. Siapa nak cerita pasal tisu? Contohnya tulang ke, kulit ke? Silakan angkat tangan. Ya, seorang lagi kita perlukan. Seorang lagi. Silakan. Dennis. Silakan, Dennis. Tulang merupakan tisu-tisu hidup yang mengandungi mineral-mineral seperti kalsium dan fosforus. Di samping itu juga mengandungi kolagen, protein, sel-sel serta air. Dengan itu, fungsi tulang ialah untuk menyimpan mineral seperti kalsium dan zat besi serta melepaskannya ke dalam darah saat tubuh badan memerlukannya. Okey, baik. Itu fungsi tulang. Jadi, itulah dia fungsi-fungsi organ dan tisu dalam badan kita dan
tisu dan organ dalam badan kita ini sangat berguna dan andai kata kita sudah meninggal dunia, kita boleh dermakan kepada orang lain. Saya serahkan pada Mira. Baiklah, yang itu yang kita nak tanya cikgu tu, mesti ada cara ataupun proses bagi pendermaan organ ni. Dan kalau kita tengok macam mana setiap satu organ tu ada fungsinya yang cukup unik dan luar biasa. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan menimba ilmu bersama dengan kami di Menengah Atas Didik TV KPM.